Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bersama lagi dengan Cikgu Hidayah dalam kelas Matematik tingkatan 5. Apa khabar anak-anak murid cikgu semua hari ini? Cikgu harap semua sihat-sihat belaka. Baik, hari ini kita masih lagi dalam subtopik yang sama iaitu 5.3 berkenaan dengan gabungan transformasi. Cuma hari ini kita akan lihat kalis tukar tertib. Nampak macam tak pernah dengar, betul tak? Mungkin ada sesetengah daripada kamu pernah mendengar tukar tertib. Tapi apa maksud kalis tukar tertib? Baik, hari ini kita akan belajar dengan lebih jelas apakah konsep kalis tukar tertib tersebut. Baik, selepas kelas ini kita seharusnya boleh membuat dan menentusahkan konjektor tentang sifat kalis tukar tertib terhadap gabungan transformasi. Okey, jom. Sebelum kita mulakan, kita imbas dahulu apa yang kita telah pelajari sebelum ini. Okey, kita dah belajar cara untuk menterjemahkan sesuatu gabungan transformasi. Baik, gabungan transformasi kita dah beri contoh dalam kelas sebelum ini. Contohnya, kita ada gabungan transformasi AB. Kita dah belajar cara nak terjemahkannya. Melihat kepada situasi soalan, sila perhatikan soalan sama ada dia meminta anda menentukan image ataupun objek. Okay? Dua situasi atau kehendak soalan berbeza akan memerlukan kaedah atau cara yang berbeza untuk menyelesaikan masalahnya. Sekiranya anda diminta untuk menentukan image, maka cara nak menterjemahkan transformasi AB adalah, ingat, kita akan buat B dahulu, baru A di belakang dahulu, baru yang depan. Tetapi sekiranya situasi soalan itu mengkehendakkan anda menentukan objek, maka cara terjemahkannya adalah daripada depan ke belakang, A dahulu baru B. Ini sangat penting, tolong take note. Okey. Dan seterusnya, sekiranya ia adalah penentuan objek, juga perlu diingat perlu ada olahan di setiap jenis transformasi yang diberikan. Contoh, saya bagi satu contoh. Sekiranya dia adalah translasi, tetapi soalan mengkehendakkan anda menentukan objek, maka perlu diolah translasi yang diberi, contoh AB ataupun saya bagi contoh 1, 2. Dia akan menjadi translasi negatif 1, negatif 2. So, inilah yang disebut sebagai olahan. Jadi, ada beberapa lagi jenis transformasi yang perlu diolah, iaitu contohnya putaran dan juga pembesaran. Ingat lagi, sekiranya dah lupa, tolong semak balik kelas kita sebelum ini. Okey, so itu apa yang kita dah belajar sebelum inilah. Just untuk buat revision sedikit. Okey, next. Baik, kita nak tengok kalis tukar tertib. Untuk mendapatkan gambaran awal kalis tukar tertib ini adalah kita nak lihat. Mungkin ada di antara kamu ni tertanya-tanya, daripada olahan tadi untuk menentukan objek dan image, kita terbalikkan, betul tak? Ada yang tertanya-tanya, cikgu, sekiranya gabungan transformasi itu adalah PQ, ada kesan ke kalau kita buat Q dulu baru P? Contoh, PQ dengan QP. Nampak macam sama je, cikgu. Ada pelajar dia salah konsep. Jadi, dalam aktiviti untuk slide ini, jom kita tengok video yang saya gunakan aplikasi GeoGebra untuk kita lihat gambaran adakah PQ sama dengan QP. Jom kita tengok. Baik, jom kita buat sedikit aktiviti untuk kita melihat adakah transformasi PQ sama dengan QP. Baik, sekiranya anda dapat lihat di sini, jika saya melibatkan transformasi P sejenis translasi, Q juga translasi. Cuma translasi P, saya nyatakan di sini 1, 2. Ini bermaksud translasi ini 1 gerakan ke kanan dan 2 ke atas. Manakala Q, 3, 2 bermaksud 3 ke kanan, 2 ke atas. Okey, baik. Jom kita lihat transformasi gabungan. Sekiranya yang pertama kita buat P diikuti Q. Dengan kata lain, sekiranya kita nak melukis atau menulis transformasinya adalah QP. Jadi untuk menentukan image, sebab itu kita buat P dahulu baru Q. Okey, sekiranya kita buat P dahulu, translasi 1, 2. Sila perhatikan apa yang berlaku ke atas image-nya. Baik, saya slidekan. Okey,
ini adalah image, okay, bagi transformasi P, okay, image yang pertama. Kemudian daripada sini saya lakukan transformasi atau translasi Q. Perhatikan image-nya berada di sini. Baik, itu adalah P diikuti Q. Okey, kita akan buat yang kedua, Q diikuti P, bermaksud terbalik daripada yang pertama. Sila perhatikan ke atas kedudukan image. Baik, saya slidekan. Ini setelah dilakukan penjelmaan atau transformasi Q. Kemudian daripada sini, kita akan lakukan P. Sila perhatikan kedudukan image terakhir. Jadi apa yang dapat kita lihat adalah image bagi penjelmaan PQ adalah sama dengan QP. Okay? Ini untuk sekiranya dua jenis transformasi itu adalah sama, iaitu translasi. Baik, apa yang berlaku sekiranya saya ubahkan transformasi salah satu? Sekiranya saya ubahkan transformasi Q adalah sejenis pantulan. Okay, pantulan Q adalah garis ini. Okey, kita mulakan dengan transformasi yang pertama dahulu. P dahulu diikuti Q. Baik, perhatikan kedudukan image. Saya slide. Okey, ini adalah image setelah dilakukan penjelmaan P. Okey, baik. Perhatikan seterusnya setelah saya lakukan penjelmaan Q. Okey, oleh kerana Q tadi adalah pantulan, maka kita akan dapat lihat image P dipantulkan menjadi image Q. Okay, ini adalah image terakhir setelah kita lakukan penjelmaan QP atau kita buat P dahulu baru Q. Okay, baik. Sekiranya kita terbalikkan, kita buat Q dahulu baru P. Dengan kata lain, ini adalah transformasi PQ. Okay, kemudian perhatikan kedudukan image. Okey, saya lakukan Q dulu. Q adalah pantulan pada garis tersebut. Jadi ini adalah image-nya. Okey. Perhatikan apa yang berlaku setelah saya lakukan transformasi P. Okey. P itu adalah translasi 1 2. Okey. Perhatikan kedudukan image. Baik. Ini adalah image terakhir. Kalau kita perhatikan image terakhir bagi transformasi yang pertama dan transformasi yang kedua adalah tidak bertindih tepat. Maka dengan itu, image-nya tidak sama. Jadi PQ adalah tidak sama dengan QP. Okay? Itu setelah saya lakukan sedikit perubahan ke atas jenis transformasi P dan Q. Baik, apa yang berlaku sekiranya saya ubah pula transformasi P kepada pantulan juga. Okey. So, kita perhatikan pantulan Q, ini adalah garis pantulannya, manakala garis pantulan bagi P ini. Okey, apa yang berlaku sekiranya saya buat transformasi P diikuti Q? Baik, perhatikan kedudukan image. Baik, ini adalah image setelah saya lakukan pantulan di garis pantulan P. Okey, ini adalah image Q. Apa yang berlaku sekiranya saya teruskan dengan pantulan Q? Okey. Oleh kerana Q itu ini adalah garis pantulannya, jadi kita dapat lihat image P sekarang menjadi image Q. Ini adalah image terakhir setelah kita lakukan penjelmaan P diikuti Q. Baik, apa yang berlaku sekiranya saya terbalikkan transformasi tersebut? Maksudnya, saya buat Q dahulu baru P. Okey, perhatikan kedudukan image. Okey, setelah saya lakukan penjelmaan Q. Baik, itu adalah image-nya. Sebab dia dipantulkan pada garis ini. Okey, daripada image ini, saya lakukan penjelmaan P. Okey, so kita dapat lihat itu adalah image terakhir. Jadi kita dapat lihat kedua-dua image itu adalah berada di kedudukan yang tidak sama. Maka saya boleh simpulkan bahawa penjelmaan atau transformasi PQ adalah tidak sama dengan QP. Maksudnya di sini, apabila kita terbalikkan transformasi itu, PQ dengan QP, ia tidak boleh dirumuskan bahawa dia akan membentuk satu image yang sama. Okay? Jadi, itu adalah rumusannya. Anda boleh cuba buat seterusnya dan cuba interaktifkan aplikasi ini untuk melihat aktiviti-aktiviti atau situasi-situasi yang lain.
Baik, daripada aktiviti tersebut jelaslah kepada kita bahawa sekiranya kita terbalikkan PQ dengan QP, ia tidak akan dapat memberikan imej yang sama kecuali hanya ada beberapa situasi sahaja. Baik, untuk menggunakan aktiviti tersebut, pelajar bolehlah scan QR code ataupun type website yang ditunjukkan ini. Okay. Pelajar boleh melihat situasi yang berbeza. Okey, hasil daripada aktiviti tersebut, kita dapat simpulkan bahawa kebanyakan imej yang dihasilkan oleh gabungan transformasi PQ adalah tidak sama. Ya. Sila take note di sini, tidak sama. Ini menjawab persoalan beberapa pelajar yang kata PQ sama ke tidak dengan QP kan? Jadi jawapannya tidak sama. Okey, jom kita lihat pula latihan. Okey, ini adalah tadi rumusan ya. Konsep kalis tukar tertib ini, okey, yang di sini yang nak highlight adalah sekiranya suatu transformasi AB, okey, menghasilkan imej pertama, okey, contoh, jika kita terbalikkan transformasi itu BA, dia juga menghasilkan imej yang sama, maka kita boleh simpulkan dia memenuhi syarat kalis tukar tertib. Okey? Tetapi sekiranya kita lakukan transformasi AB kemudian BA, katalah AB kita dapat imej pertama, tetapi apabila diterbalikkan kita dapat imej yang lain daripada yang pertama, maksud ada dua imej berbeza, maka kita boleh simpulkan bahawa ia tidak memenuhi syarat, ya, memenuhi sifat ataupun syarat kalis tukar tertib. Okey, itu adalah teorinya. Okey, jom kita lihat kepada soalan. Baik, contoh 18. Kita lihat diberi objek. Okey, objek kita diminta menentukan imej. Jadi bila nak tentukan imej, ingat cara untuk menghuraikan sejenis penjelmaan atau gabungan transformasi. Kalau dia adalah PQ, kita kena baca Q dulu baru P. Belakang dulu baru depan. Okey, so ini adalah jenis-jenis penjelmaannya. Kita lihat kepada soalan A dahulu. Gabungan transformasi AB. Baik. Dia suruh kita tentukan sama ada setiap gabungan transformasi berikut penuhi ke tidak syarat kalis tukar tertib. Ingat kalau nak penuhi, kita perlu hasilkan imej yang sama. Kalau AB, kita terbalikkan BA, dia mesti hasilkan imej yang sama. Okey, jom kita nak check. AB, ingat kita lakukan B dulu, baru A. Okey, kita mulakan dengan yang pertama. Ini adalah objek. Okey, apa itu B? B itu adalah pantulan pada paksi Y. Jadi paksi Y adalah di sini. Maka ini adalah garis pantulannya. Okey, kita akan pantulkan dulu sebab kita nak buat B dulu. Okey, maka kita akan kira jarak tegak. Jadi 2 ke kanan untuk titik yang pertama, dia akan bergerak 2 ke kiri. Untuk titik yang kedua, 3 ke kanan, dia akan bergerak 3 ke kiri. Okey, bagi pantulan, kita dah boleh penuhkan yang lain lah. Okey. So, saya harap dah kuasai cara nak menentukan imej. So, ini saya boleh labelkan sebagai R' sebab kita baru melakukan penjelmaan yang pertama. Kemudian, daripada sini, dia akan bersambungan. Kita akan buat penjelmaan jenis A. Jadi, A itu apa? Translasi 3-1 dengan kata lain, 3 ke kanan, 1 ke atas. Okey, so daripada sini mesti bersambungan. Saya mula dengan titik ini, 3 ke kanan, 1 ke atas. Okey, 3 ke kanan, 1 ke atas. Maka saya boleh dah lengkapkan yang lain. Okey? So kalau anda dah kuasai, jangan risau, ia agak mudah sekiranya dia melibatkan pantulan ataupun translasi. So, saya labelkan ini sebagai R''. Jadi, R' ini adalah imej terakhir bagi transformasi gabungan AB. Okey, kita nak lihat sifat kalis tukar tertib, maka kita akan tukarkan BA. Sekiranya BA, kita akan buat A dahulu, baru B.
Okey, back kepada objek. A dahulu baru B. Jadi A itu adalah translasi 31. Jadi saya mulakan titik ini, saya gerakkan, saya gunakan warna berbeza supaya nampak jelas. Okey, baik. So, saya mulakan dengan titik yang ini, 3 ke kanan, 1, 2, 3, 1 ke atas. Okey. Titik yang ini, 1, 2, 3, 1 ke atas. Baik, saya dah boleh lengkapkan yang lain. So, ini saya labelkan dengan R prime sebab saya baru lakukan penjelmaan A yang pertama. Daripada sini, dia bersambungan, kita akan buat B. Jadi, B itu apa tadi? B itu adalah pantulan pada paksi Y. Okey, jangan keliru dengan yang warna merah. Jadi, untuk menentukan image bagi R prime, maka kita akan kira jarak tegak ke titik yang pertama. Okey, lihat fokus titik ini yang saya nak gerakkan dulu. Kira jarak tegak daripada garis pantulan 1, 2, 3, 4, 5 ke kanan. Jadi dia akan 5 ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ini adalah titik yang pertama. Bergerak kepada titik seterusnya yang ini, kita kira jarak tegak dari paksi pantulan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke kanan. Jadi dia akan pergi 6 ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Begitu juga dengan yang lain, sebenarnya kita dah boleh melengkapkan yang lain. Okey, sebab dia agak mudah untuk pantulan. Kita dah ada gambaran di situ. Okey, saya boleh labelkan ini sebagai R double prime. Jadi, yang mana adalah berlabel R double prime, itu adalah image terakhir. Sila perhatikan, ini adalah image terakhir bagi penjelmaan atau gabungan transformasi AB. Ini adalah image terakhir bagi gabungan transformasi BA. So, kita nampak jelas di situ bahawa AB dengan BA akan menghasilkan image berada di kedudukan yang berbeza. Okey, so bila berada di kedudukan berbeza, kesimpulannya untuk soalan A, ia tidak memenuhi sifat. Okey, perkataan tidak kerana tidak sama kedudukan memenuhi sifat kalis tukar tertib. Jadi inilah dia kesimpulan yang kita dapat buat hasil daripada penyelesaian gabungan transformasi bagi soalan A. Okey, baik, kita akan lihat kepada soalan yang sama, cuma kita nak pergi kepada situasi B. Situasi B adalah BC. Sama juga apabila nak menentukan image. Kita nak menentukan image, ini adalah objek. Ingat, kita akan tentukan belakang dulu baru depan. Baik, untuk BC, ingat untuk melihat atau mengkaji sifat kalis tukar tertib, kita perlu tukarkan. Mula dengan BC dahulu. Ini bermaksud kita buat C dahulu, baru B. Okey, jadi C itu apa? C itu adalah putaran. Putaran 180 darjah. Jadi saya harap anda dapat tahu apa maksud 180 darjah dan apa maksud asalan. Asalan maksud pusat putarannya adalah di kosong-kosong. Jadi bila 180 darjah, dia agak mudah berbanding dengan 90 darjah. Dia adalah satu garis lurus. Perhatikan bagaimana saya selesaikan 180 darjah. Baik, kita nak buat C dahulu. Kita mulakan dengan titik yang pertama. Sila kira daripada pusat putaran ke titik yang ini melalui garis atau paksi X dulu, kiri atau kanan. So, untuk sampai kepada titik ini daripada pusat, dia melangkaui 2 ke kanan, 1 ke atas. Ingat 2 ke kanan, 1 ke atas. Jadi, apabila nak menentukan image bagi putaran 180 darjah, lihat apa yang saya buat. Dia akan terbalik 2 ke kanan, dia akan pergi 2 ke kiri, 1 ke atas akan pergi 1 ke bawah. Jadi, 2 kanan, 1 atas akan pergi 2 kiri, 1 ke bawah. Ini adalah image bagi titik yang pertama. Okey, so itu adalah 180 darjah. Saya nak gerakkan sekarang titik yang kedua. Okey, so kita akan kira daripada pusat 3 ke kanan, 3 ke atas, dia akan terbalik 3 ke kiri, 3 ke bawah. Ini adalah titik untuk yang seterusnya. Okey, titik yang ketiga. Kira daripada pusat 4 ke kanan, 3 ke atas, dia akan 4 ke kiri, 3 ke bawah. Okey. Dan terakhir sekali, kira daripada pusat 5 ke kanan, 1 ke atas, 5 ke kiri, 1 ke bawah. Okey, baik.
dapat gambaran, dapat konsepnya, dapat taktiknya untuk menentukan 180 darjah. Okey, so ini saya label sebagai R prime. Okey, so itu setelah kita lakukan penjelmaan pertama, sebab itu saya label R prime. Okey, seterusnya kita nak buat B pula. B tu apa? Pantulan pada paksi Y. Jadi sekali lagi ini adalah paksi Y. Apabila kita nak pantulkan, kita kira jarak tegak daripada paksi. Jadi dia untuk titik yang pertama 2 ke kiri, so dia akan terbalik 2 ke kanan. Begitu juga seterusnya 3 ke kiri, 3 ke kanan. Okey, yang lain kita dah boleh lengkapkan. Baik, ini adalah R double prime. Okey, so image terakhir setelah kita lakukan BC. Okey, baik. Sekarang kita nak buat terbalik sebab kita nak kaji sifat kalis tukar tertib. Jadi kita kena buat CB. Untuk CB, kita akan baca B dahulu. Sebab ni nak menentukan image kan. B dahulu baru C. Baik, saya gunakan warna yang berbeza. Okey, B. B tu apa? B tu adalah pantulan. Mula dengan objek. Okey, balik semula mula dengan objek iaitu R pantulan. Ini adalah garis pantulan. Okey, kita akan kira dulu jarak tegak daripada paksi ke setiap titik yang kita nak buat. Jadi 2 ke kanan, 2 ke kiri. Okey, 3 ke kanan, jarak tegak 3 ke kiri. Okey, yang lain saya dah boleh lengkapkan. Okey, maka ini adalah R prime. Okey, so saya baru membuat penjelmaan yang pertama iaitu R prime. Daripada penjelmaan pertama bersambungan, jangan balik kepada objek ni. Daripada R prime kita akan buat C pula. So C itu apa? 180 darjah pada asalan, so pusat. Perhatikan kalau tadi masih ada yang blur-blur bagaimana taktik untuk memutarkan 180 darjah, sekarang sila fokus kembali. Daripada pusat, kita akan gerakkan titik ini, putar 180 darjah. Tengok, kita akan baca. Okay. Ke pusat, dari pusat ke titik ini, 2 ke kiri, 1 ke atas. Jadi 180 darjah dia akan sebaliknya, 2 ke kanan, 1 ke bawah. Okey, so jadi ini titik image bagi objek ini. Okey, untuk seterusnya titik yang ini pula, perhatikan daripada pusat 3 ke kiri, 3 ke atas. Untuk putar 180 darjah, dia akan jadi 3 ke kanan, 3 ke bawah. Jadi ini adalah titiknya. Seterusnya, titik yang ketiga, daripada pusat 4 ke kiri, 3 ke atas, 4 ke kanan, 3 ke bawah. Ini titiknya. Dan yang terakhir sebenarnya kita dah boleh lengkapkan. Jadi, kita dapat lihat bahawa R double prime untuk CB juga adalah merupakan image yang sama dengan BC tadi. Maka di situ jelas bahawa kesimpulannya untuk transformasi BC ia memenuhi sifat kalis tukar tertib. Okey, so saya harap dengan latihan-latihan yang saya dah tunjukkan, yang kita bincangkan, dapat memberi gambaran yang jelas. Anda faham apa maksud kalis tukar tertib. Okey, sekiranya ada masalah, bolehlah anda tanya saya secara personal ataupun di dalam kumpulan kita pada bila-bila masa. Baik, untuk latihan, sila buka buku teks anda, muka surat 156. Sila cuba jawab latihan kendiri 5.3b, soalan nombor 1 di dalam buku latihan matematik 1. Baik, sekali lagi sebelum saya tamatkan kelas hari ini, terima kasih dan tahniah kepada yang hadir sesi PDPR hari ini. Okey, sesungguhnya mereka yang sentiasa berusaha akan beroleh kejayaan. Terima kasih dan Assalamualaikum.